Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama sekali, segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan melainkan Dia. Hanya Dia yang kita sembah. Hanya daripada Dia lah kita memohon pertolongan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnia-Nya, dengan kurniaan Dia semata-mata kita masih boleh lagi bernafas, boleh lagi masih hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bernilai bagi kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala membenarkan, mengizinkan kita hidup di atas muka bumi ini dengan berstatus, dengan percaya, meyakini bahawasanya tiada Tuhan melainkan Dia dan Nabi Muhammad, hanya Dia sahaja layak disembah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata yang lain, kita bernafas dalam keadaan kita ni beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk melaksanakan satu tugas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadat, kecuali untuk beribadat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tugas hakiki kita. Tugas sebenar kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perhambaan. Bermula daripada kita mukallaf, bergelar, berstatus, berjawatan seorang mukallaf, seorang yang dipertanggungjawabkan dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, peraturan-peraturan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini tidak terhenti sehinggalah kita, tugasan ini tidak terhenti, tidak berakhir kecuali ketika mana kita menghembuskan nafas yang terakhir. Ya, ada ketika-ketika tertentu seorang manusia tidak bergelar mukallaf. Sebagai contoh, ketika mana dia menjadi gila, wal'iyadzu billah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhambaan ini, ibadat ini mesti difahami dengan konteks ataupun kefahaman yang luas. Ibadat bermaksud melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangannya pada setiap aspek kehidupan, pada semua sisi kehidupan dan pada setiap masa. 24 jam seorang manusia tidak terlepas daripada konsep ibadat ini. Makan minumnya, jaga tidurnya, susah payahnya, pagi petangnya, malam siangnya, semuanya adalah ibadat. Semuanya adalah ibadat jika dilaksanakan aktiviti-aktiviti dalam kehidupannya itu mengikut, selari dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tugas sebenar kita di atas muka bumi ini, iaitulah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, dalam apa jua keadaan kita, pada semua aktiviti kehidupan kita, pada semua perbuatan kita. Bermula daripada urusan pengurusan, bermula daripada urusan pentadbiran yang terbesarnya, sehinggalah urusan yang kecil bagi seorang manusia, urusan dia seorang. Sebagai contoh, akramakumullah,
sebagai contoh urusan qada hajatnya seorang manusia. Jadi segala perbuatan manusia akan dikira sebagai ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau dilakukan selaras dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan dibuat kerananya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diarahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk dia uji kamu, siapa di kalangan kamu yang terbaik amalannya. Ahsanu amala. Salah seorang sahabat dalam menafsirkan ahsanu amala, amalan yang baik ini, amalan yang terbaik ialah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan mengikut tepat, selaras dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila jelas perkara ini kepada kita, keberadaan kita di atas muka bumi ini ialah melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, berusaha meninggalkan segala larangannya, yang mana kita sebut tadi bahawasanya ianya adalah ibadat perhambaan kita, tugas hakiki kita di atas muka bumi ini. Maka perlu diketahui perhambaan ini terdapat padanya dasar-dasar ataupun rukun-rukun ataupun aktiviti-aktiviti utama. Dalam melaksanakan tugasan hakiki ini, tugasan utama ataupun amalan yang menjadi teras kepada segala aktiviti perhambaan kita di atas muka bumi ini ialah 5 perkara dengan sanad yang sahih yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Islam itu, yakni perhambaan seorang manusia, agama ini, Islam ini dibina di atas 5 perkara. Yang pertamanya ialah mengaku, ikrar, mengakui bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah sahaja. Mengaku bahawasanya Muhammad ibnu Abdullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya melaksanakan sembahyang, mendirikan sembahyang. Yang ketiganya ialah berpuasa di bulan berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiganya ialah mengeluarkan zakat. Yang keempatnya ialah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelimanya ialah melaksanakan haji bagi yang berkemampuan. 5 perkara ini, 5 teras perhambaan, 5 teras aktiviti seorang manusia perlu dilaksanakan. Teras yang utama iaitulah pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia sahaja. Dan Muhammad Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terakhir. Yang keduanya ialah sembahyang, mendirikan sembahyang. Segala aktiviti manusia yang utamanya ialah sembahyang. Yang dimaksudkan dengan sembahyang ini ialah sembahyang 5 waktu. Perlu dilaksanakan sesempurna mungkin, kerana ia merupakan tiang kepada perhambaan ini, merupakan asas kepada keberadaan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya ialah mengeluarkan zakat, membayar zakat. Yang seterusnya ialah berpuasa di bulan Ramadan. Yang seterusnya ialah melaksanakan haji.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa di bulan Ramadan, keberadaan kita di bulan Ramadan adalah supaya kita boleh melaksanakan salah satu daripada tugas hakiki, salah satu daripada tugas utama perhambaan kita di atas muka bumi ini, iaitulah berpuasa. Puasa yang difardukan di bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Seingat saya, satu-satunya bulan yang disebut namanya di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, berfirman di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari dia menciptakan langit-langit dan juga bumi adalah 12. Daripadanya ada 4 bulan yang diharamkan. Daripada 12 bulan ini, satu-satunya bulan yang dinamakan, yang disebut namanya oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ialah bulan Ramadan. Ayat yang selalu kita dengar, ayat yang selalu kita baca, terngiang-ngiang di telinga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan puasa, bulan Ramadan. Ramadan disebut di dalam Quran. Bulan puasa ataupun bulan yang kita panggil bulan puasa, bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang disebut namanya dalam Al-Quran, dalam ayat ni dalam Al-Quran, yang mana kita disuruh supaya menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa, daripada terbitnya matahari sehingganya, daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari, daripada waktu subuh sehingganya masuknya waktu maghrib, di siang hari di bulan Ramadan, dan pada malamnya pula kita beribadat, berqiyam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadat puasa yang disyariatkan ini hanyalah di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang disebut di dalam Al-Quran, disebut di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Antaranya ialah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza jaa Ramadan ughliqat abwabun niran wa futihat abwabul jinan wa suffidatis syayatin." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, apabila datangnya bulan Ramadan, ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu syurga, dan dibelenggu, diikat syaitan-syaitan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang disebut oleh Nabi SAW, yang mana maksudnya rugilah seorang yang sempat dengan bulan Ramadan, namun dia habis daripada bulan Ramadan, keluar mengakhiri bulan Ramadan tanpa mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang Nabi SAW sabdakan, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan, penuh keimanan, percaya bahawasanya Ramadan ini adalah wajib, percaya bahawasanya di sana ada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaba,
dan hanya mengharapkan ganjaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa, bulan Ramadan yang mulia ini disyariatkan ke atas kita, diarahkan kita, diwajibkan ke atas kita, dipertanggungjawabkan kita supaya berpuasa, supaya menahan diri daripada segala perkara yang membatalkannya. Puasa ini, rukun Islam ini, rukun perhambaan kita di atas muka bumi ini, rukun agama Islam ini perlu dilaksanakan dengan sesempurna mungkin, seperti mana kita melaksanakan ibadah-ibadah rukun yang lain, seperti mana kita berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan sembahyang kita dengan sebaik-baik mungkin, dengan seelok-eloknya. Kita berusaha melaksanakan solat 5 waktu dengan sempurna, dihiasi pula dengan sembahyang-sembahyang sunat yang lain, dihiasi pula dengan zikir-zikir selepas sembahyang tersebut, dihiasi lagi dengan dilaksanakan ibadat tersebut, solat di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang disuruh oleh syariat kita laksanakannya, di masjid, di tempat yang penuh dengan keberkatan dan ketenangan, tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya diagung-agungkan dia, dipuja-puja Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana solat kita berusaha untuk melaksanakannya dengan sesempurna mungkin, begitulah puasa. Kita berusaha untuk berpuasa, untuk melaksanakan aktiviti perhambaan teras kita ini dengan sebaik-baik mungkin, dengan seelok-eloknya. Kita berusaha menahan diri daripada makan dan juga minum, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara lain yang membatalkan puasa. Begitu juga kita berpuasa batin kita, kita berpuasa dalaman kita, berpuasa daripada berperasaan dengki, menahan diri daripada dengki, menahan diri daripada perasaan takabur, sombong, menahan diri daripada perasaan tidak puas hati dengan mana-mana manusia yang lain, menahan diri daripada merendahkan orang yang lain. Kita berusaha untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya. Kerana apa? Kerana ibadat puasa ini salah satu daripada teras perhambaan kita di atas muka bumi ini. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, ditetapkan, difardukan, dipertanggungjawabkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama seperti mana kutiba alal ladzina min qablikum ditetapkan, dipertanggungjawabkan, diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, moga-moga supaya semoga kamu bertakwa, semoga kamu bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas kepada kita perhambaan ini, ibadat puasa ini disyariatkan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Kebaikan utama yang disebut, kebaikan yang hendak dapat, yang hendak kita perolehi, yang hendak kita dapat kepada kita, ialah ketakwaan, supaya kita bertakwa. La'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa, moga kamu bertakwa, supaya kamu bertakwa. Jadi ibadat yang besar ini, yang hebat ini, disyariatkan untuk tujuan yang besar, tujuan yang hebat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang, suka kepada orang-orang yang bertakwa. Untuk mencapai darajat ini,
disyariatkan kita berpuasa, supaya kita bertakwa, supaya kita bertakwa. Muslimin muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, apakah maksud at-taqwa? Apakah maksud ketakwaan itu? Apakah maksud ketakwaan? Terdapat pelbagai ta'rif, terdapat pelbagai definisi, pengertian. Apakah maksud takwa? Takwa dari sudut bahasa bermaksud al-wiqayah, bermaksud penjagaan, bermaksud menjaga sesuatu daripada perkara yang menyakitinya. Hifdhus syai'i amma yu'dhi. Itu maksud takwa dari sudut bahasa Arab. Definisi takwa terdapat pelbagai definisi. Antaranya yang terbaiklah, mengikut pandangan sebahagian ulama, yang terbaiknya ialah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah raja'a rahmatillah, ataupun raja'a rahmatallah. Wat taqwa tarku ma'asillah ala nurin min Allah makhafata 'adzabillah, ataupun makhafata 'adzab Allah. Takwa ini ialah beramal dengan ketaatan kepada Allah. Maksudnya mengamalkan ketaatan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, dengan panduan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengamalkan ketaatan, mengamalkan amal ibadat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ala nurin min Allah. Mengamalkan ibadat, beribadat mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja'a, dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan redanya, mengharapkan hanya Dia sahaja. Dan taqwa meninggalkan maksiat, meninggalkan pelanggaran arahan Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, mengikut cara yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Bermaksud kita meninggalkan larangan-larangan, meninggalkan tegahan-tegahan dengan cara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhafata 'adzabillah, kerana takutkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana takutkan hukuman, kerana takutkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa. Inilah takwa. Melaksanakan segala ibadat, melaksanakan amalan ketaatan, meninggalkan segala kemaksiatan, mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Inilah objektif, inilah tujuan utama disyariatkan puasa ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa ini bila bertakhta di dalam jiwa seseorang manusia, dia akan ada tanda-tandanya. Dia akan ada tanda-tandanya. Saya ingin berkongsi dengan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda ataupun sifat-sifat yang dapat kita lihat pada seseorang yang bertakwa, ataupun tanda-tanda ini perlu ada, perlu wujud dalam diri kita apabila kita selesai berpuasa, supaya tujuan asal, tujuan utama, tujuan puasa ini difardukan, disyariatkan, tercapai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard
uiddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini syurga telah disediakan. Syurga telah wujud. Syurga telah ada, hanya menanti penghuni-penghuninya, hanya menanti warga negara yang akan memasukinya, yang akan mendiaminya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini disediakan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Ayat yang seterusnya adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, sifat orang-orang yang bertakwa ini, perangai mereka. Alladzina, mereka yang yunfiquna, menafkahkan, maksudnya membelanjakan, menafkahkan, bersedekah, fis sarra'i wad dharra, ketika ataupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, wad dharra, dalam keadaan sempit, dalam keadaan payah, dalam keadaan mudarat. Tetap bersedekah, tetap menafkahkan sesuatu ketika mana senang dan juga susah. Ini sifat pertama yang disebut di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita akan melihat seseorang yang bertakwa ini, dia akan berbelanja, bersedekah, menafkahkan, tidak kira keadaan dirinya. Ada sahaja lebihan pada perbelanjaan wajib, dia akan berbelanja. Dia akan, yang boleh dikatakan sifat semula jadi, sifat yang sentiasa ada di dalam dirinya, sentiasa hendakkan, sentiasa mahukan lebihan. Seorang yang kaya, seorang yang lapang dengan kekayaan, mahukan kekayaan yang lebih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab, wadiyan min dhahab, labtagha thalitha. Wa la yamla'u fama ibni Adam illa at-turab." Kalaulah bagi seorang anak Adam tu dua lembah emas, lembah, nescaya dia akan mahukan yang ketiga, dan tiada yang memenuhi mulut anak Adam itu kecuali tanah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian, orang yang bertakwa ketika mana senang tidak susah untuk berbelanja, tidak susah untuk bernafkah, tidak susah untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kerana dia yakin segala perbelanjaannya, segala nafkahnya, segala sedekahnya, jikalau dilakukan dengan penuh keikhlasan daripada sumber yang baik, daripada harta yang baik, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya keadaan ketika mana susah, kebiasaannya manusia ketika mana susah, orang-orang biasa ketika mana susah, payah, susah untuk berbelanja, susah untuk bersedekah, susah untuk bernafkah. Namun mereka-mereka yang bertakwa, mereka tetap akan bersedekah ketika mana mereka susah, ketika mana mereka sempit, kerana mereka meyakini janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sifat yang pertama bagi orang yang bertakwa ialah bernafkah, bersedekah, menafkahkan ketika mana susah dan juga senang. Yang keduanya, wal kadhimin al ghaidh, dan mereka yang menahan diri daripada kemarahan. Maksudnya tidak marah. Orang yang boleh mengawal kemarahan, wal kadhimin al ghaidh. Marah perlu. Marah ialah sifat semula jadi manusia, dan ianya perlu.
Dalam situasi-situasi yang tertentu, marah perlu, bahkan wajib. Seseorang Muslim, seorang mukmin perlu marah apabila dilihat syariat dihina, syariat dilanggar, syariat dibiarkan, tidak dilaksanakan, tidak didaulatkan. Seorang Muslim, seorang mukmin perlu marah dan perlu mengambil tindakan, perlu berbuat sesuatu. Marah perlu. Marah ialah sifat semula jadi seorang manusia. Namun kemarahan ini sukar dikawal. Kemarahan adalah satu sifat, satu perangai yang payah, yang susah untuk dikawal. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang bertakwa ialah orang yang boleh, yang mampu menahan, maksudnya mengawal kemarahannya. Dia marah kerana dia mudah memaafkan. Dia tidak simpan di dalam hati, dia tidak simpan di dalam jiwanya. Apabila orang melakukan kesilapan, kesalahan terhadap dia, dia akan memaafkan jikalau itu adalah haknya. Dia akan memaafkan mereka-mereka yang menzalimi, yang berbuat jahat terhadap dia. Jikalau itu melibatkan haknya, dia akan memaafkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu cerita yang saya ingat sangat masyhur di kalangan kita, cerita berkenaan dengan Nabi alaihi salatu wassalam pada satu ketika bersama dengan para sahabat. Dengan para sahabat, ya. Tiba-tiba Nabi bersabda, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, akan muncul di hadapan kamu ni, akan datang seorang daripada ahli syurga. Maka sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi SAW ternanti-nanti kedatangan individu tersebut, radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Datang seorang sahabat, dia mengatakan, wahai sahabatku, aku ini ditimpa masalah, jadi aku ingin bermalam, aku ingin menumpang di rumahmu. Sahabat yang disabdakan oleh Nabi SAW adalah daripada ahli syurga tersebut mengizinkan, membenarkan, ahlan wa sahlan. Sebenarnya Abdullah bin Amr ingin mengetahui apakah rahsia, sehingga dia diberi kad pengenalan, diberi pengiktirafan, diberi pengisytiharan bahawasanya dia adalah daripada ahli syurga. Malam yang pertama, hari yang pertama, dia melihat sahabat ini adalah seperti orang yang biasa, ibadatnya adalah biasa-biasa sahaja. Malam yang kedua begitu juga, malam yang ketiga begitu juga. Pada hari yang terakhir, Ibnu Amr pun mengatakan, wahai sahabatku, kedatanganku di rumahmu ini, bermalamnya aku di rumahmu ini hanyalah satu tujuan. Lalu Ibnu Amr menceritakan sabda Nabi SAW. Lalu sahabat tadi pun menceritakan, aku tiada amalan yang khusus bagiku kecuali seperti yang engkau lihat. Namun mungkin ini perkaranya, aku apabila hendak tidur, aku memaafkan semua manusia. Aku tidur dalam keadaan lapang dada. Aku tidur dalam keadaan tidak menyimpan perasaan tidak puas hati terhadap mana-mana manusia. Muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian, lihatlah betapa besarnya ganjaran bagi orang yang memaafkan manusia. Dan ianya adalah sifat yang ketiga yang disebut di dalam ayat Al-Quran. Sifat ketiga bagi orang yang bertakwa. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Sifat yang keempat orang-orang yang bertakwa ialah mereka ini selalu berbuat kebaikan. Muhsinin, isim fa'il yang menunjukkan sifat itu berdarah daging di dalam jiwa mereka, memohon keampunan daripada Allah akan dosa-dosa mereka. Dan siapalah yang boleh mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tiada yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala.
dan mereka tidak terus menerus melakukan kesilapan tersebut sedangkan mereka mengetahui. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kelima ialah segera memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meneruskan perlakuan tersebut. 5 sifat ini, 5 perangai ini, 5 tanda ini apabila terdapat dalam diri seorang manusia, maka ketahuilah insya-Allah ketakwaan merajai. Ketakwaan adalah raja, dia adalah seorang yang bertakwa insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan berakhirnya bulan puasa ini, sifat yang 5 ini, bersedekah ketika susah dan senang, menahan kemarahan, memaafkan manusia dan suka melakukan kebajikan, ini insya-Allah berada di dalam diri kita, dapat kita capai menjadi perangai yang mendarah daging di dalam jiwa kita. Saya rasa setakat itu dulu, sedikit tazkirah, sedikit peringatan untuk diri ini dan juga untuk semua. Moga-moga peringatan ini dikira sebagai satu amalan baik yang diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan juga kesudian tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat untuk mengikuti tazkirah ini, bicara ini juga dihargai, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai satu amalan yang baik di sisinya. Wallahu alam. Didoakan semua kita menjadi orang yang bertakwa, dan saya rasa setakat itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.